Hai, kamu sekarang bersama dengan saya. Jom kita belajar sekarang. Tajuk pembelajaran kita, mari kita ceriakan, iaitu kita ceriakan kawasan sekolah. Sebelum itu, seperti biasa ya murid-murid, saya akan bacakan standard pembelajaran kamu pada hari ini, iaitu 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Objektif yang kamu akan peroleh pada akhir pembelajaran hari ini ialah kamu boleh mengkategorikan dan membina sekurang-kurangnya 10 ayat menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Kriteria kejayaan yang pertama ialah murid berupaya menyenaraikan kata ganda separa daripada teks. Kedua, murid boleh mengkategorikan kata ganda separa tersebut. Ketiga, murid boleh membina ayat menggunakan kata ganda separa. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang pertama ini, marilah kita kenali dahulu apakah maksud kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata yang digandakan separuh daripada kata dasarnya. Kata dasar tersebut terdiri daripada kata tunggal ataupun kata berimbuhan. Pertama, kata ganda separa tunggal. Tunggal maksudnya satu, iaitu kata dasarnya satu dan tidak digandakan. Contohnya, kata ganda separa tunggal ini pepondok. Kata dasarnya ialah pondok. Pondok, apabila digandakan separuh daripada perkataan tersebut, hanya huruf P sahaja yang diletakkan di hadapan kata dasar pondok dan ditambah dengan huruf I. Maka kata ganda separa untuk pepondok jadi pepondok. Kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Maksudnya, kata dasar berimbuhan awalan tersebut apabila digandakan hanya sebahagian sahaja daripada kata dasar berimbuhan itu. Contohnya, bantu membantu. Kata dasar berimbuhan membantu tadi digandakan hanya perkataan kata dasarnya sahaja, iaitu bantu. Okey, bantu membantu. Ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran, iaitu kata dasar yang berimbuhan akhiran telah pun digandakan separuh daripada kata dasar berimbuhan akhiran tadi. Contohnya, barang-barangan. Barangan imbuhan akhiran apabila digandakan hanya barang sahaja yang diletakkan di hadapan kata dasar berimbuhan akhiran tersebut. Kategori yang terakhir ialah kata ganda separa berimbuhan apitan, iaitu kata dasar berimbuhan apitan apabila digandakan, imbuhan awalan akan diletakkan di hadapan perkataan yang pertama, manakala imbuhan akhiran diletakkan pada perkataan yang kedua. Contohnya, kemerah-merahan. Sekarang, mari kita lakukan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ini, kamu perlu cari dan senaraikan semua kata ganda separa yang terdapat di dalam petikan teks 108. Jom kita senaraikan. Cuba kamu lihat petikan yang pertama. Ya, dalam baris yang pertama, ada satu kata ganda separa tunggal, iaitu pepondok. Pepondok ialah kata ganda separa tunggal. Pondok digandakan hanya huruf P sahaja jadi pepondok. Cuba kamu lihat pula baris yang keempat. Ya, dalam baris keempat, ada kata ganda separa tunggal satu lagi, iaitu bebenang. Kata dasarnya ialah benang. Apabila digandakan separa daripada kata tunggal tersebut jadi bebenang. Dalam baris yang keempat ini juga ada satu lagi kata ganda separa berimbuhan akhiran, iaitu barang-barangan.
Imbuhan akhiran barangan apabila digandakan jadi barang-barangan. Sekarang mari kita lihat petikan yang kedua. Ya, dalam baris yang kedua, jumpa tak? Iaitu perkataan dedawai. Perkataan dedawai ialah kata ganda separa tunggal. Iaitu kata dasarnya dawai digandakan huruf D sahaja jadi dedawai. Seterusnya dalam petikan yang kedua ini juga, cuba kamu lihat baris yang keempat. Iaitu ada satu lagi kata ganda separa, iaitu kata ganda separa berimbuhan awalan, bantu membantu. Iaitu imbuhan mem diletakkan pada perkataan yang kedua. Jadi bantu membantu. Baiklah, sekarang mari kita lihat petikan yang ketiga pula murid-murid. Dalam petikan ketiga ini ada 3 kata ganda separa. Jumpa tak? Jom sama-sama kita cari. Baik, cuba kamu lihat baris yang keempat. Okey, ada satu kata ganda separa di situ, iaitu mencari-cari. Kata ganda separa mencari-cari ialah dalam kategori kata ganda separa berimbuhan awalan, iaitu imbuhan men diletakkan pada awal perkataan cari. Jadi mencari-cari. Seterusnya, cuba kamu lihat baris yang keenam. Dalam baris yang keenam terdapat satu lagi kata ganda separa berimbuhan akhiran, iaitu kenang-kenangan. Okey. Imbuhan akhiran an diletakkan pada perkataan yang kedua kata dasar kenangan, kenang, iaitu jadi kenang-kenangan. Baris yang ketujuh, ada satu lagi kata ganda separa berimbuhan awalan di sini, iaitu kunjung mengunjung. Imbuhan me diletakkan pada awal kata dasar kunjung tadi, iaitu untuk perkataan yang kedua, kunjung mengunjung. Petikan yang keempat ini ada 6 kata ganda separa murid-murid. Cuba kamu lihat, setiap baris ada satu kata ganda separa. Baris yang pertama itu sendiri ada satu kata ganda separa. Jumpa tak? Iaitu kata ganda separa tunggal, lelangit. Cuba tengok baris yang kedua, juga kata ganda separa tunggal, iaitu gegantung. Baris yang ketiga ada satu lagi, iaitu kata ganda separa berimbuhan awalan, setinggi-tinggi. Baris yang keempat, kata ganda separa berimbuhan apitan murid-murid, iaitu kemerah-merahan. Baris yang kelima ada 2 kata ganda separa berimbuhan, iaitu kekuning-kuningan. Itu kekuning-kuningan itu ialah imbuhan kata ganda separa berimbuhan apitan, dan juga kebiru-biruan, juga kata ganda separa berimbuhan apitan. Aktiviti yang ketiga ialah kamu perlu mengkategorikan semua kata ganda separa yang telah pun kita senaraikan dan jumpai daripada petikan teks tadi. Ada 13 semua kata ganda separa di dalam petikan teks tadi murid-murid. Jadi kamu perlu meletakkan kata ganda separa tersebut mengikut kategorinya, iaitu 4 kategori tadi. Baik. Kategori pertama ialah kata ganda separa tunggal, iaitu pepondok. Kedua, lelangit. Ketiga, bebenang. Keempat, dedawai. Dan kelima, gegantung. Kategori kedua ialah kata ganda separa berimbuhan awalan, iaitu bantu membantu, kunjung mengunjung, dan setinggi-tinggi. Kategori yang ketiga ialah kata ganda separa berimbuhan akhiran. Hanya ada 2 sahaja murid-murid, iaitu barang-barangan
dan kenang-kenangan. Kategori yang terakhir ialah kata ganda separa berimbuhan apetan. Pertama, kemerah-merahan. Kedua, kekuning-kuningan. Dan ketiga, kebiru-biruan. Aktiviti yang terakhir ialah kamu perlu membina ayat daripada kata ganda separa tersebut mengikut kategori. Kategori yang pertama iaitu kata ganda separa tunggal. Saya akan berikan contoh satu perkataan kata ganda separa tunggal iaitu pepondok. Contoh, murid boleh menghias pepondok bacaan dengan menggantung bendera dan bunga raya. Kategori yang kedua ialah kata ganda separa berimbuhan awalan. Saya akan berikan satu contoh ayat daripada kata ganda separa berimbuhan awalan ini iaitu bantu-membantu. Contohnya, murid-murid perlu bantu-membantu supaya kerja menghias pagar lebih mudah. Yang ketiga iaitu kata ganda separa berimbuhan akhiran. Saya juga akan berikan satu sahaja contoh untuk kategori ini iaitu untuk perkataan barang-barangan. Contoh ayat, barang-barangan telah dibeli oleh pihak sekolah untuk menghias pondok bacaan. Yang terakhir, itu kata ganda separa berimbuhan apetan. Saya akan berikan contoh ayat untuk perkataan kemerah-merahan. Contoh ayatnya, bangunan bersejarah di negeri Melaka telah diwarnakan kemerah-merahan seperti warna batu bata. Baiklah murid-murid, tugas kamu sekarang ialah kamu perlu senaraikan dan tulis semua kata ganda separa tersebut di dalam buku tulis kamu mengikut kategorinya. Kemudian, kamu perlu membina ayat daripada perkataan tersebut mengikut kesesuaian. Sekian sahaja aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Bye!